Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, di pagi Khamis penuh keberkatan ini di penghujung tahun 2020 pada 31 Disember 2020 pada pagi ini kita dipertemukan sekali lagi untuk berkongsi sekali lagi sesi perkongsian ilmu yang sangat bermanfaat yang akan dibawakan oleh penceramah undangan kita, dan sebelum itu mengalu-alukan kehadiran dan kebersamaan Profesor Dr. Zaidatun Tasir, Dekan Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan UTM, semua timbalan-timbalan dekan, pengarah, pengurusi akademi dan sekolah, penyelaras program online Fakulti, Encik Airul Azmi, dan semua staf yang dikasihi dan dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, kita bertemu di siri program kerohanian Fakulti Sains Sosial yang ke-37 ini untuk bersama-sama Al-Fadil Dr. Abdul Basit bin Samad yang akan bersama-sama membawakan berkongsi pengetahuan, berkongsi ilmu yang diberi tajuk Hakikat Sabar dan Keindahannya. Inilah sabar yang perlu banyak kita praktikkan dalam jiwa kita, dalam diri kita, agar kita menjadi orang yang lebih bertenang, di mana kita dapat mengawal nafsu dengan kesabaran, dengan akal, dan insyaAllah tajuk ini akan diangkat daripada surah Ar-Ra'd ayat 22. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, tanpa melengahkan masa, majlis mempersilakan Al-Fadil Dr. Abdul Basit untuk meneruskan dan memulakan acara. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia-Nya, dengan keizanannya, dengan diberi ruang masa dan alhamdulillah dengan kesihatan yang baik, sama-sama kita pada hari ini untuk dengan para yang dirahmati Allah semua. Jadi perkongsian pada hari ini adalah berkaitan dengan kaitan sifat sabar. Ceritanya dalam nilai. InsyaAllah Ustaz, boleh. Jadi untuk saya serahkan kepada Nurul, kepada Qari Lina. Baca dulu surah tu, ayat tu, nanti saya serahkan pada Qari yang kedua orang. Ustaz bacakan surah tu dulu, ayat tu dulu. أنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. Baiklah, Sadaqallahul Azim. Terima kasih Al-Fadil Ustaz Dr. Basit. Saya tak pasti adakah suara Ustaz kurang jelas ataupun masalah di tempat saya. Yang lain nampaknya saya harap dapat mendengar suara Ustaz Dr. Basit dengan jelas. Baiklah tuan-tuan dan puan, seterusnya kita persilakan Qari undangan kita yang pertama, iaitu yang berusaha Encik Amir Hussein. Silakan Encik Amir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas ya? Suara Encik Amir. Berbeza. Ustaz kena cek balik Ustaz. Di mana line mungkin. Silakan Encik Amir. Okey. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية
ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Terima kasih Encik Muhammad Amir Hussein bin Ramzan dan Sama-sama. dengan kita alhamdulillah Encik Zainal Abidin bin Tukiman. Silakan Encik Zainal. Encik Zainal, anda berada di talian ke? Assalamualaikum Encik Zainal. Sekejap saya nak tengok Encik Zainal dia tak dalam. Nampaknya dia nak kafi. Alhamdulillah, nampaknya kita telah pun membacakan ayat itu daripada Ustaz dan juga Encik Amir Hussein, dan izinkan saya untuk membacakan terjemahan daripada ayat tersebut, ayat 22 surah Ar-Ra'd. Bismillahirrahmanirrahim. Dan orang-orang yang sabar kerana mengharapkan keredaan Tuhan mereka semata-mata dan mendirikan sembahyang serta menderma apa yang kami kurniakan kepada mereka secara bersembunyi atau secara terbuka, dan mereka pula menolak kejahatan dengan cara yang baik. Mereka itu semuanya adalah disediakan baginya balasan yang sebaik-baiknya pada hari akhirat. Sadaqallahul Azim. Baiklah tuan-tuan, demikian tadi terjemahan ayat daripada surah Ar-Ra'd ayat 22 yang akan membawa tajuk yang akan disampaikan oleh Al-Fadhil Dr. Basit dengan tajuk hakikat sabar dan keindahannya. Jadi silakan Ustaz untuk meneruskan tajuk ini. Silakan. Terima kasih Sahibullah kebalikanya Encik Jaiz selaku program hari ini. Jadi sifat sabar ini begitu tinggi dalam dalam hierarki dalam kita dapat lihat betapa dalam Al-Quran itu menyebut kalau mengikut Ibn Al-Ghazali sifat sabar ini disebut dalam Al-Quran kali. Hanya itu menunjukkan betapa besarnya sifat sabar itu, dan ia seharusnya menjadi satu yang indah pada bagi Muslim dalam menghadapi kehidupan sehari-hari. Sifat sabar itu sebagai satu jalan untuk Muslim itu dapat tempat untuk dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam surah Al-Imran ayat 146, Allah Taala berfirman, "Fa'ajin fa'ajin wa ta'ala ma'ahu kathiru kama wahanu li'a asabahum fi sabilillah amma dha'ifu wa mastakanu Allahu yuhibbu." Dan berapa banyak dari Nabi terdahulu telah berperang dengan disertai oleh yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Atau mereka tidak apa yang telah menyusun untuk pada dalam agama Allah Subhanahu Wa Taala, dan mereka Allahu yuhibbu, dan ingatlah Allah sentiasa mengasihi orang-orang yang sabar. Jadi dalam ayat ini menjelaskan betapa untuk mendapatkan kesukaan Allah ada menjadi cara yang besar antara sifat sabar itu dari sifat sabar yang cukup dalam diri dan diri. Kita pergi kepada apa yang dimaksudkan dengan pengertian sabar. Jadi kita selalu sebut, kita selalu dengar apa yang dimaksudkan dengan sabar dan seharian kita dengar, dan pada hari ini insya-Allah kita akan berkongsi sama-sama untuk melihat dengan lebih mendalam dari segi hakikat sabar itu sendiri. Perkataan sabar juga dalam bahasa Melayu kita pun sebut sabar jugalah. Ianya berasal daripada perkataan bahasa Arab disebut
sabara. 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 Jadi ertinya dalam dari segi bahasanya adalah menahan. Menahan di situ bermaksud menahan diri kita itu untuk bersedia sekiranya didatangkan dengan pelbagai kesulitan, kepayahan, kesihan dan sebagainya, kita berupaya untuk menahan, untuk menerima setiap kesulitan cabaran yang ada itu dengan dengan penuh semangat dan keyakinan dan dapat melalui cabaran-cabaran tersebut. Jadi dalam konteks yang lain, menahan diri itu sekiranya didatangkan dengan sesuatu keadaan yang mencabar diri dia itu untuk perasaan gundah gulana, marah dan sebagainya, tetapi dia dapat menahan diri dia, dapat mengawal diri dia daripada sama ada perasaan marah, keluh kesah, perasaan dendam dan sebagainya. Dalam pandangan yang lain juga menyebut bahawa perkataan sabara itu, menahan diri itu adalah menahan diri daripada melakukan perkara-perkara yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Menahan diri daripada melakukan perkara-perkara yang maksiat, ataupun katalah seorang itu diuji dengan kemewahan, kehidupan dan sebagainya. Jadi dia dapat menahan diri dia itu daripada perasaan sombong, riak, takbur untuk menunjuk-nunjuk dan sebagainya. Dan sekiranya ianya didatangkan dengan pelbagai cabaran musibah, dia dapat menahan diri, dapat mengawal diri dia itu untuk terus beristiqamah tanpa diganggu dengan perasaan mudah putus asa, kecewa dan sebagainya. Diuji dengan pelbagai, tidak mudah marah dan sebagainya. Jadi satu hadis Rasulullah ada menyebut, laisa syadidu bisur'ah, innama syadid allazi yamliku nafsahu indal ghadab. Dalam keadaan contohnya lah, menahan diri itu kan, untuk mengawal perasaan marah contohnya kan. Laisa syadidu bisur'ah, maknanya bukannya kata kehebatan, kekuatan itu dinilai kepada memberi implikasi yang baik kepada satu perbuatan orang itu. Innama syadid allazi yamliku nafsahu indal ghadab. Sesungguhnya kehebatan, kekuatan yang sebenar pada seorang itu apabila ia dapat yamliku nafsahu, dia dapat memiliki hati dia, mengawal diri dia ketika dalam keadaan marah. Begitu juga dalam keadaan-keadaan lain yang mencabar diri dia itu, dan sekiranya ia tidak dapat mengawal, menahan diri dia, tentu sekali dia ada potensi untuk melakukan perkara-perkara yang di luar batasan, ataupun perkara-perkara yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak gerak ni. Tak gerak. Ya Ustaz, teruskan suara. Okay, boleh dengar? Boleh dengar suara saya lah? Kadang-kadang sebab Dengar. okey dah? Seterusnya kita lihat tentang kedudukan sabar dalam Islam itu, dan kenapa dituntut sangat sabar ini sebagai hiasan peribadi setiap orang Muslim. Imam Al-Ghazali ada menyebut bahawa sabar ini adalah salah satu daripada 4 dasar perlembagaan. Bila sebut perlembagaan itu makna sesuatu yang menjadi tunjang, sesuatu yang menjadi prinsip dalam hidup Muslim. Jadi ini kita dapat lihat dalam surah Al-Asr. Wal asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Salah satu dari 4 dasar perlembagaan dalam hidup Muslim adalah sabar. Yang pertamanya mengikut firman Allah dalam surah Al-Asr, illa allazina amanu
amanu, orang yang beriman. Wa amilus solih, wa amilus solihat, orang-orang yang beramal soleh. Wa tawasaw bil haqq, mereka yang sentiasa mengingat-ingat tentang kebenaran. Wa tawasaw bis sabr, dan ingat tentang kesabaran. Jadi ada perkataan sabar itu pun, perkataan iman, perkataan soleh, amalan-amalan soleh, solihat, wa amilus solihat, kan? Berpesan-pesan dengan bilhaq, dengan kebenaran, dan berpesan-pesan dengan kesabaran. Sabar. Kerana ia memberi kesan yang besar untuk tindak tanduk, perbuatan, cara berfikir dan sebagainya. Dan sifat ini paling banyak disebut dalam Al-Quran. Dan ianya menjelaskan betapa tentang tingginya kedudukan sabar itu dalam akhlak Islam. Okey, baik. Kita masih membincangkan tentang kedudukan sabar dalam Islam itu. Jadi kita akan, selepas ini insya-Allah kita akan pergi kepada beberapa pecahan sabar, bidang-bidang sabar dan sebagainya. Al-Quran menjelaskan betapa tingginya kedudukan sabar. Dan dalam keadaan Al-Quran ini, bila ia menjelaskan sesuatu perkara itu, untuk memperlihatkan ketinggian itu, dia akan menghubungkan perkara tersebut dengan nilai-nilai agama yang tinggi. Jadi dalam konteks ini, Allah SWT dalam beberapa ayatnya telah menyertakan, menghubungkan sifat sabar dengan nilai-nilai yang lain, yang tinggi kedudukannya. Yang pertama kali, Al-Quran menyebutkan sifat ini. Pertama dengan agama ini adalah berdasarkan dan keyakinan itu memberitahu bahawa menjelaskan itu membawa kemudaratan. Menjelaskan bahawa keadaan itu membawa manfaat. Jadi keyakinan wajib yang membawa posisi kami ahli dan sebagainya. Itu sangat penting dan hanya kita akan menurut saya itu menggoyahkan iman manusia, bisa menimbulkan berbagai syak, watasa, kekurangan keyakinan dan sebagainya. Meletakkan sifat sabar itu, Al-Quran meletakkan sabar itu kembali dengan wakal di ayatina yuqinun, betapa memperlihatkan dalam memandang bahawa ketinggian sifat sabar itu sendiri. Dalam Al-Quran juga menjelaskan tentang menyertakan sifat sabar itu dengan dalam Al-Quran disebut inna fi zalika laayatin likulli sabarin syakur. Sesungguhnya
Inna fi zalika, sesungguhnya itu menjadi tanda bagi setiap yang sabar dan bersyukur. Eh, eh, Sahabat Ibnu Mas'ud kan, dia menyatakan bahawa iman itu terbahagi kepada dua. Sebahagiannya sabar, sebahagiannya syukur. Kan? Dan kata Nabi Rasulullah SAW, sesungguhnya dalam semua perkara, dalam semua keadaan, bagi orang mukmin itu dia baik belaka. Dia baik belaka. Tidak berlaku keadaan itu melainkan kepada golongan mukmin. Ini istimewanya orang mukmin. Iaitu kata Nabi, kiranya dia dia didatangkan dengan kegembiraan. Didatangkan dengan kegembiraan. Dia akan bersyukur. Alhamdulillah, syukur. Kan? Dan itu adalah kebaikan untuknya. Dan sekiranya, kata Nabi, sekiranya ditimpa mudarat, ia bersabar. Didatangkan dengan gembira, dia syukur. Didatangkan dengan mudarat, dia syukur. Dan ini adalah kebaikan baginya juga. Jadi maksudnya, sabar dan syukur itu, dia selari dalam kehidupan. Datang perkara-perkara yang baik, alhamdulillah, kita syukur. Datang perkara-perkara musibah, perkara-perkara yang mencabar diri kita, yang memberi cabaran dan sebagainya, kita bersabar. Dan kata Nabi, inilah keistimewaan orang mukmin yang tidak ada pada mana-mana golongan, kecuali kepada golongan mukmin sahaja. Al-Quran juga menghubungkan sifat sabar ini dengan yang ketiganya dengan tawakal. Firman Allah, allazina sabaru wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka yang sabar dan mereka pula berserah kepada Tuhannya. Jadi di sini dikumpulkan sifat sabar dan tawakal kerana kejayaan itu dia bergantung kepada dua perkara ini. Sabar menunjukkan kepada kesungguhan dan usaha yang dilakukan. Dan selepas itu bertawakal, berserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bergantung kepada kesungguhan Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada usaha yang telah dilakukan itu mencapai target, berjaya ataupun sebaliknya. Tapi yang pentingnya maknanya konsep tawakal itu dengan konsep sabar itu dia kena ada hidup selari. Jadi tawakal ini sebagaimana yang kita sedia maklum bahawa kita nak berserah pun bukannya kata berserah kosong macam tu, tetapi sebelum itu telah dengan pelbagai daya usaha kita lakukan, dengan komitmen yang tinggi untuk mencapai sesuatu yang diingini dan sebagainya. Jadi usaha kita lihat di situ bahawa semangat, motivasi seseorang yang berusaha keras untuk mencapai kejayaan itu adalah sifat orang mukmin. Berusaha, bersemangat, dalam konteks pekerjaan kita, tugas kita seharian di pejabat, di ofis, di rumah dan sebagainya, atau di mana-mana sahaja di industri dan sebagainya, untuk mencapai sesuatu kejayaan pada mana-mana institusi dan sebagainya, sifat sabar kepada setiap ahli, kepada anggotanya itu adalah perlu. Ayat Al-Quran juga menghubungkan sabar dengan solat.
amalan yang pertama yang diwajibkan pada orang Islam kan. Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis sabri was salah. Innallaha ma'as sabirin. Letak di situ, innallaha ma'as sabirin. Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis sabri was salah. Innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, ista'inu bis sabri was salah. Mintalah pertolongan, mintalah bantuan dengan sabar. Dengan sabar. Was salah. Dan salah. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah sentiasa bersama-sama dengan orang yang sabar. Al-Quran juga menghubungkan sifat sabar itu dengan amalan tasbih dan istighfar. Amalan memuji-muji Allah Subhanahu Wa Taala, amalan beristighfar, memohon keampunan. Wasbir lihukmi rabbika fa innaka bi'ayunina wasabbih bihamdi rabbika hina taqum. Dan bersabarlah wahai Muhammad menerima hukum Tuhanmu, kerana sesungguhnya engkau tetap selamat dalam pemeliharaan serta pengawasan kami. Dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu semasa engkau taqum, dalam keadaan bangun, sedar. Jadi kita digalakkan sentiasa memuji-muji Allah Subhanahu Wa Taala, membasahi ludak-ludak bibir kita ini dengan bertasbih, zikir dan sebagainya. Mengingatkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi paling pentingnya di situ, sifat sabarnya, kedudukannya di situ juga. Fasbir. Banyak ayat Allah yang menyentuh tentang sabar ini. Jadi saya bawakan beberapa contohlah di sini. Fasbir. Inna wa'dallahi haqqun. Wastaghfir li zambika wasabbih bihamdi rabbika bil 'ashyi wal ibkar. Bersabarlah wahai Muhammad, bersabar dalam perjuangan itu menyampaikan risalah Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya janji Allah, janji apa? Untuk menjayakan usahamu. Jadi untuk menjayakan usaha kita, apa-apa semua pun dalam whatever yang kita lakukan, sifat sabar itu penting, perlu. Dan inilah yang menggerakkan kemajuan ketamadunan. Sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan sifat sabar itu begitu tinggi, dan peringatan tentang sabar ini begitu berkali-kali kalau kita jumpa dalam Al-Quran. Fasbir. Fasbir inna wa'dallahi haqqun wastaghfir li dhanbika wasabbih bihamdi rabbika bil 'ashyi wal ibkar. Bersabarlah wahai Muhammad dalam perjuanganmu, sesungguhnya janji Allah itu untuk menjaya kamu adalah benar. Mohonlah ampun bagi salah dan silapmu. Beristighfar. Kita pun kena selalu beristighfar. Kalau ingatan Rasulullah SAW ni, wasabbih bihamdika bi rabbika hina taqum, bila dalam keadaan kita sedar, kita duduk saja-saja free-free, bertasbih, beristighfar, dan masa kita tu tidak ada, orang kata tidak berlalu begitu saja, kerana ia akan membangkitkan sifat sabar, membina peribadi kita, secara tidak langsung, secara kita tidak sedar. Kadang-kadang kita balik daripada kerja, jalan jam, contohnya terutama nak pergi ke Johor Bahru dan sebagainya, dalam masa perjalanan itu, daripada kita daripada kita duduk keluh kesah, menyumpah-nyumpah kerana ada high jam, tidaklah aku balik 5:30 dan sebagainya. Apa kata kalau kita ingat ayat Allah Subhanahu Wa Taala, wasabbih bihamdika bi rabbika hina taqum. Bertasbih, beristighfar dalam keadaan kita sedar, dalam keadaan kita bangun, dalam keadaan daripada kita membuang masa begitu dengan menyumpah-nyumpah keadaan jalan raya dan sebagainya, baik kita beristighfar, bertasbih. Ini ingatan Allah Subhanahu Wa Taala.
Wasabbih bihamdi rabbika bil ashyi wal ibkar. Dan pohonlah dan bagi salah tidak dan bertasbihlah dengan memuji Tuhan pada waktu pagi dan petang. Jadi ketinggian sifat sabar itu Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan dengan saranan supaya selalu mengingati diri dia bertasbih dan beristighfar tentang apa saja salah silap dosa-dosa yang kita lakukan. Dan insya-Allah setiap kesalahan dosa itu kita sama-sama kita berdoa supaya kita diberi maghfirah, diberi keampunan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam Al-Quran juga menyertakan sifat sabar itu dengan jihad. Summa inna rabbaka lillazina hajaru min ba'di ma futinu summa jahadu wa sabaru. Inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim. Kemudian sesungguhnya Tuhanmu berikan pertolongan kepada orang-orang yang berhijrah setelah mereka dipunahkan oleh kisah kaum musyrik. Kemudian mereka berjihad dan bersabar. Summa jahadu wa sabaru. Sesungguhnya Tuhanmu adalah Maha Pengampun. Inna rabbaka min ba'diha. Sesungguhnya Tuhanmu sesudah dalam keadaan melihat mereka itu menderita dan bersabar, Laghafurur Rahim, adalah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Jadi ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi menyebut bahawa menanggung kesusahan jihad itu dalam membentuk akidah perjuangan Rasulullah SAW, para sahabat, para anbiya, adalah satu kedudukan sabar dalam bentuk jihad itu maknanya sabar yang diperingkat adalah sabar dalam bidang sabar yang tertinggi lah dalam menyampaikan risalah Allah Subhanahu Wa Taala lantaran kalau kita tengok sejarah kisah-kisah nabi-nabi, para rasul berjuang menghadapi pelbagai rintangan dalam usaha mereka menyampaikan risalah Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam Al-Quran seterusnya menyertakan sifat sabar itu dengan amal soleh. Illal ladzina sabaru wa amilus solihat ulaika lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Kecuali orang-orang yang sabar dan mengerjakan amal soleh, maka mereka itu akan beroleh keampunan dan pahala yang besar. Jadi di sini kita lihat bahawa amal soleh itu dia tidak sempurna, tidak terlaksana dengan sempurna sekiranya tidak melainkan dengan adanya sifat sabar. Kalau tak ada sabar, macam mana nak lakukan amalan soleh dengan sempurna? Saya bagi contoh, sabar dalam melakukan amalan soleh ni sebenarnya dia ada tuan-tuan sidang pendengar yang dirahmati Allah, sabar dalam amalan soleh ni dia ada 3 peringkat. Sebelum, semasa amal itu dilaksanakan dan juga selepas. Dia ada peringkat-peringkat dia. Sebelum kita nak buat apa-apa, kan? Kalau kita nak solat apa semua pun, sebab itulah kita ada konsep niat. Tanya apa? Niat itu. Fokus. Nak fokus pada amal yang kita nak buat. Dan niat itu juga boleh, orang kata, membersihkan diri daripada sifat riak, nak menunjuk-nunjuk dan sebagainya. Niat ini membetulkan fokus kita, kerana memberi kesedaran yang kuat pada kita bahawa itu adalah tanggungjawab yang kita perlu laksanakan sebagai Abdullah, sebagai hamba Allah SWT yang ditaklifkan. Itu sabar sebelum. Sabar sebelum. Sabar menahan diri kita. Jangan ada perasaan sabar daripada gangguan-gangguan syaitan yang menghilangkan fokus aku untuk melakukan ibadat. Itu maksudnya sabar menahan diri dalam konteks itu. Sabar menahan diri dalam konteks itu.
Sabar kita ketika melakukan amalan. Kan? Sempurnakan amalan itu seperti mana yang dikehendaki oleh syarak. Kan? Kalau kita solat dengan tamakninah, dengan bacaan, dengan khusyuk. Dan itu semuanya memerlukan kepada kesabaran. Menahan diri kita daripada lalai dalam tanggungjawab amalan kita. Ha? Dan juga ingat, selepas dia ada. Selepas ada. Iaitu diri kita ini kita tahan, kita sabar, menahan. Masuk dalam segi bahasa tadi, menahan, sabar itu. Sabar itu menahan diri kita tidak didatangkan dengan benda-benda yang boleh merosakkan pahala kita. Kita dah buat dah amalan-amalan kita, tapi boleh rosak. Kenapa? Takbur, riak, bersedekah, kita dekat siapa-siapa, nak menunjuk dan sebagainya. Kadang-kadang bukan kata kurang, malahan lupus, hilang pahala itu kerana sifat riak, kerana dah lari daripada niat yang sebenarnya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan perkara ini, bukan main-main. Mengingatkan perkara ini supaya amalan kita itu jangan sia-sia. Wala tubtilu a'malukum. Allah ingatkan, wala tubtilu a'malukum. Jangan kamu rosakkan pahala amalan kamu. Contohnya macam tadilah. Menunjuk-nunjuk, riak, takabur dan sebagainya. Jadi, 3 peringkat dalam setiap amalan yang kita nak buat itu, kita kena alert. Kita kena pastikan supaya amalan kita, apa-apa amalan soleh yang kita buat, biarlah ia menjadi ganjaran bagi kita, menjadi bekalan bagi kita untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam perkara ini kita suka juga kita ingatkan pada diri saya dan pada sidang hadir semua. Amalan soleh ini amalan yang baik. Kira apa-apa pun yang baik. Kita pergi kerja, kita masuk pejabat dan sebagainya, kita nak buat amal yang soleh tu. Kita masuk kelas, kita buka kelas online, kita nak mengajar, kita nak buat amal soleh itu. Kita sampai di pejabat, kita buka laptop, kita nak buat arahan daripada ketua jabatan, daripada arahan pejabat dan sebagainya, itu kita nak buat amal soleh itu. Mula-mula sekali niat kita kena betul. Kerana ini tanggungjawab aku yang kita buat. Dan masa kita buat itu, kita sabar, kita kena tekun, kita kena fokus, kita laksanakan amal soleh itu. Dan selepas itu, dan juga yang selepas itu, bila kita dah betul niat kita dah sempurna dengan baik, dan insya-Allah selepasnya itu tidak ada sesuatu yang boleh mengotorkan, merosakkan amal yang kita buat tadi. Bertepatan dengan apa yang diingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sabar itu dalam Al-Quran juga menyamakan dengan takwa, dengan sifat takwa. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa in tasbiru wa tattaqu fa inna zalika min azmil umur. Dalam surah Al-Imran ayat 185. Jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya yang itu adalah dari perkara-perkara yang dikehendaki, yang maknanya perkara-perkara yang besar, yang min azmil umur, perkara yang besar, yang perlu diambil berat, azmil umur, perkara-perkara yang besar, yang bukan boleh dipandang enteng, dipandang mudah. Ustaz, Ya. mohon maaf sekejap. Ustaz ada masa lebih kurang 5 minit ataupun 6 minit.
sebab Okey. mereka nak masuk untuk itu Ustaz. 5 minit Okey, sekian. okay, jadi kalau macam tu, dalam ruang masa yang ada lagi lah, saya rasa saya perlu pergi dengan lebih, orang kata, fast sikit lah, laju sikit lah. Dan kita akan pergi lihat kepada faktor-faktor lah. Faktor-faktor Baik. menjadikan seseorang itu boleh meningkat kesabaran dia. Jadi kita bercerita tentang hakikat sabar ini. Kita pergi tengok bagaimana kita boleh meningkatkan kesabaran kita lah. Ni jenis-jenis sabar lah. Kalau Imam Al-Ghazali ada sebut bahawa dia membagi kepada dua bahagian yang besar lah. Satu, sabar untuk menanggung kesusahan, keperitan, kesakitan dan sebagainya. Dan sebenarnya kita banyak membincang yang bahagian sabar yang kedua itu, menahan diri daripada mengikut runtutan nafsu. Contohnya, sabar dengan musibah. Sekiranya kaya, senang, dia sabar menahan diri daripada timbulnya sifat sombong, riak dan sebagainya. Sekiranya dia dalam keadaan marah, dia sabar untuk dapat mengawal diri dia. Sekiranya ia diuji dengan kadar harta yang banyak, dia sabar dengan memanjatkan kesyukuran kepada Allah. Dan Rasulullah SAW pernah ditanya tentang iman. Rasulullah kata iman itu adalah sabar. Dalam surah Al-Baqarah ayat 177, "Was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's, ulaika allazina sadaqu wa ulaika humul muttaqun." Dan ketabahan orang-orang yang sabar dalam masa kesempitan dan dalam kesakitan dan juga dalam masa bertempur dalam perang. Mereka itulah orang-orang yang benar dan mereka itulah orang-orang yang muttaqun, orang yang bertakwa. Inilah yang menjadi cita-cita sebenar umat Nabi Muhammad SAW. Ulaika yujzauna al-ghurfata bima sabaru wa yulqawna fiha tahiyatan wa salama. Mereka itu semua akan dibalas dengan mendapat tempat yang tinggi di syurga disebabkan kesabaran mereka. Tingginya ganjaran yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala lantaran sifat sabar yang kita tunjukkan. Dan mereka pula akan menerima penghormatan dan ucapan selamat di dalamnya. Dan inilah penghormatan yang paling tinggi dari Allah Subhanahu Wa Taala. Lantaran sifat sabar yang dilalui sepanjang hidup dia, sabar dalam menghadapi musibah, cekal dalam berbagai keadaan, sentiasa menjaga iman dia, sentiasa menjaga ketakwaan dia, sentiasa menjaga amal soleh dia, lantaran sifat sabar itu. Dan inilah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mendapat tempat yang tinggi di syurga bima sabaru, lantaran kerana kesabaran. Dan inilah yang menjadi cita-cita sebenar umat. Yang sepatutnya menjadi cita-cita sebenar, mendapat penghormatan di sisi Allah SWT dan dapat menempatkan diri kita sebagai ahli jannah. InsyaAllah. Dalam Al-Quran menghubungkan sifat sabar itu dengan kejayaan fid dunia wal akhirah, dan beroleh penghormatan sebagai hamba pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Wa jazahum bima sabaru jannatan wa harira. Dan kerana kesabaran mereka, sabar apa? Sabar mengerjakan suruhan dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Jannatan wa harira. Mereka dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan syurga. Dalam surah Ad-Dahr ayat 12. Jadi ada ruang masa yang sedikit. Pengurusi, sahabat anak, Encik Jais, ada berapa masa lagi ada?
2 minit lagi Ustaz. Okey dah. Jadi Ya. sifat sabar ini sebenarnya khusus pada insan. Dia tidak ada pada makhluk-makhluk Allah yang lain. Binatang, dia tidak ada akalnya, dengan nafsu syahwatnya, nafsu yang menguasai diri dia tidak ada. Begitu juga dengan malaikat yang memang tidak anugerahkan dengan nafsu, kehendak dan sebagainya. Jadi dia tidak perlu kepada sifat sabar itu. Jadi manusia ini yang datangnya memang dia berluakum ayyukum ahsanu amala ni yang sentiasa diuji bagi memperlihatkan siapakah yang lebih baik amalan di antara kamu, dan manusia inilah yang diuji. Lantaran ujian itu kepada manusia, maka sifat sabar itu hanya khusus kepada manusia. Dan Allah SWT menjelaskan cara untuk mencapai kejayaan, cara untuk beroleh penghormatan memerlukan kepada kesabaran. Sabar, sebab secara mudahnya sabar boleh dibahagikan juga kepada sabar dalam mengerjakan ketaatan, sabar daripada menahan diri kita, sabar daripada melakukan kemaksiatan, sabar di atas segala takdir yang didatangkan kepada kita sebagai medan dia berluakum ayyukum. Okey nah. Jadi bagaimana mengucapkan sifat sabar itu, kalau nak bincang benda ni memang panjang lebar lah, tapi tak apalah, saya selalu seperti lalunya. Yang pertama sekali kita perlu sedar tentang tabi'in kehidupan ini. Kan? Dunia ini bukan tempat untuk bersukaria sepanjang masa. Kehidupan ini kita perlu sedar bahawa dia ada ramuan, ada suka, duka, penat, gembira, happy, sedih dan sebagainya. Kan? Jadi Ali ada sebut, dia kata kerehatan, senyuman hanya penawar dan pengubat untuk beberapa detik sahaja, untuk mengumpulkan tenaga sahaja, untuk mengharungi gelombang kehidupan selepas itu. Dan Allah SWT pun ada menyebut laqad khalaqnal insana fi kabad. Manusia dijadikan dalam keadaan yang kesulitan, kesukaran. Jadi dah menjadi tabi'i dan manusia perlu faham bahawa kehidupan ini macam ni. Kita mengharapkan kegembiraan sepanjang masa. Dirasakan dengan cabaran, hari ni macam ni, esok macam ni, lusa macam ni dan sebagainya. Yang kedua, kesedaran tentang hakikat diri, bahawa sedari bahawa diri kita, apa yang kita ada adalah milik Allah SWT. Asalnya kita ni tak ada. Kemudian diberi kehidupan, diberi deria rasa, dapat menggerakkan anggota dan sebagainya. Dan segala yang diberi nikmat pada kita ini, pendengaran, nikmat lihat, rasa, kehidupan yang mewah dan sebagainya, itu adalah daripada Allah SWT. Dan kita ingat, biar lekat kuat dalam diri kita. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Apa pun nikmat yang ada pada kamu ini, semua fa min Allah. Semuanya daripada Allah. Jadi kalau hilang, kalau tak ada, kalau terkurang dan sebagainya, timur sahaja. Semua fa min Allah. Dan penyair Arab ada menyebut, Labid nama penyair dia kata, wa mal malu wal duna illa wada'i wala budda yauman in turaddal al wada'i. Harta ahli keluarga yang kita miliki itu hanya sementara. Dan tidak la budda sampai satu masa kita akan serahkan semula. Yakini ganjaran yang besar daripada Allah SWT datang sifat sabar itu. Yakin dengan pertolongan Allah. Ustaz, kita berpulakan pada dekan dulu. Sekejap Ustaz, lepas nanti Ustaz sambung balik sebab ada beberapa soalan di chat. Boleh Ustaz? Chat itu saya sebenarnya untuk saya punya ni tak dapat buka chat, tapi insya-Allah saya akan kita tangguhkan sekejap Ustaz, lepas tu kita sambung balik selepas ucapan dekan, sebab dekan pada Sembilan Suku dia ada urusan lain. Boleh Ustaz? Okey, terima kasih. Terima kasih Ustaz. Mana? Baiklah, Alhamdulillah tuan-tuan dan juga puan-puan, kita akan meneruskan lagi sesi bersama dengan Ustaz Dr. Basit selepas aluan-aluan dekan. Jadi tanpa melengahkan masa, Majlis berbesar hati mempersilakan Profesor Dr. Zaidatun Tasir, Dekan Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan DTM untuk menyampaikan ucapan aluan, ucapan selamat tahun baru, dan sebenarnya ada ucapan penutupan rasmi untuk program-program online Fakulti Sains Sosial. Jadi tanpa melengahkan masa, silakan Yang Berbahagia Dekan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan yang saya hormati teman-teman dekan Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan dan yang berbahagia Dr. Basit selaku penceramah kita pada hari ini. Tajuk yang amat menarik sebenarnya, sabar, hakikatnya dan keindahannya. Sabar tu memang indah. Terima kasih Dr. Basit. Sorry saya mencelah sekejap sebab saya kebetulan ada JPG sekejap. Dan silakan berbagi rekan. saya mohon maaf Dr. Basit. Okey, saya mengambil kesempatan ini kerana semua tahu kita berada di 31 Disember 2020, merupakan satu tahun yang saya rasa sinonim dengan wawasan 2020, yang saya rasa sebelum-sebelum ni kita pun dapat merasakan sama ada kita sampai atau tidak kepada tahun 2020. Dan hari ini Alhamdulillah kita telah mengakhiri tahun 2020 dan kita akan membuka lembaran baru untuk 2021 dengan mana kita berdoa supaya kita diberikan kekuatan, diberikan lebih lagi kegembiraan, diberikan lagi lebih kesabaran. Konsep sabar yang dikongsi oleh Dr. Basit hari ini amat signifikan. Sabar menerima dugaan yang Allah beri, sabar dalam melaksanakan suruhan dan sabar dalam meninggalkan larangan-larangan Allah. Saya rasa itu konsep sabar yang perlu kita lihat. Bukan sabar ni, saya harap kita bukan melihat dia dari segi sabar menahan marah saja, tak. Saya rasa sabar yang paling signifikan yang saya rasa saya dapat belajar pada hari ini daripada Dr. Basit, mau sabar menjalankan suruhan-suruhan Allah. Bukan sebab manusia ni ada nafsu, kita nak menjalankan suruhan-suruhan Allah itu banyak perkara-perkara yang mungkin bertentangan sedikit dengan apa kehendak kita sebagai manusia, dan sabar meninggalkan larangan-larangan Allah. Saya rasa konsep itu memang paling utama. Dan saya harap juga staf-staf di Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, dengan kita mengakhiri tirai bagi 2020, kita semua patut rasa bersabar dan suka saya ingatkan juga tapi bersabar, hari ini adalah hari terakhir untuk semua staf akademik submit ELPPT dan juga staf sokongan untuk submit ELNPT. Jadi itu juga sebahagian daripada saya rasa tidak bertentangan dengan apa yang kita tahu suruhan Allah, sebahagian daripada pelaporan kita untuk kita melihat dan merancang untuk masa depan. Jadi bersabar jugalah dengan sistem-sistem itu tersebut. InsyaAllah kalau tak boleh submit, insyaAllah cuba lagi, dan jika ada masalah kontak kami di peringkat fakulti untuk kita bantu. Dan jangan lupa juga untuk staff akademik ada test TEC untuk test untuk disubmit juga sebelum pukul 11.59 malam ini. Jadi saya harap itu pesanan daripada pihak fakulti. Jika ada masalah, kontak kami, kita akan bantu setakat yang boleh. Kita pun tahu cabaran kita pada tahun 2020 ini amat hebat untuk COVID-19 ini. Allah memberikan kita kesabaran dalam kita menempuh satu dugaan yang besar walaupun di peringkat dunia, tetapi kita tahu bahawa insyaAllah rata-rata saya dapat lihat rakyat Malaysia bersabar dalam menempuhi dugaan yang diberi. Mesti ada hikmah di sebalik musibah yang kita hadapi ini, dan itulah keunikannya dan keindahannya sebagai manusia yang tidak terfikir daripada akal fikiran kita apakah keindahannya. Alhamdulillah bagi tahun 2020 ini kita telah menutup tirai dengan pelbagai aktiviti yang telah dilaksanakan oleh Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan. Kalau saya boleh recall kembali, antara kita laksanakan program kerohanian FSSS ini yang hari ini adalah hari terakhir bagi tahun 2020, siri ke-36. Saya rasa program-program ini dinantikan oleh rakan-rakan kita dari Fakulti Sains Sosial dan juga rakan-rakan dari UTM dan rakan-rakan di luar UTM. Setidak-tidaknya setiap hari Khamis kita menjalankan satu sesi ilmu yang mana kita tahu jika kita berada dalam sesi ilmu, insya-Allah Allah merahmatinya,
malaikat mendoakan kita kerana kita berada dalam sesi ilmu yang dituntut untuk jiwa kita. Jiwa ini memerlukan satu pengisian. Perut memerlukan pemakanan, jiwa memerlukan pengisian. Jadi ingat mengingati sesama kita daripada rakan-rakan kita daripada Akademi Tamadun Islam. Amat kita hargai, dan inisiatif ini dilaksanakan oleh Akademi Tamadun Islam yang dipimpin oleh Prof. Ajmain sendiri sebagai pengurusi Akademi Tamadun Islam. Dan kita harap program kerohanian kita ini akan berterusan dan kita istiqamah untuk 2021 insya-Allah. Dan terima kasih bagi pihak fakulti kepada semua rakan-rakan kita dari Akademi Tamadun Islam. Kita juga menutup tirai bagi program perkongsian ilmu staf PTVP FSSH pada tahun 2020. Dapat kita lihat staf-staf FSSH kita mempunyai bakat, PTVP kita mempunyai bakat yang saya rasa mereka ini sebenarnya mengulangi bakat yang mereka ada ketika zaman persekolahan dulu. Kita kena ingat bahawa di zaman persekolahan kita semua diberikan pendedahan, pelbagai pendedahan. Menjadi jawatan kuasa, menjadi presiden persatuan dan sebagainya. Walau bagaimanapun bila kita meningkat kepada alam pekerjaan, rezeki Allah menentukan, ada yang berkhidmat sebagai pensyarah, ada yang berkhidmat sebagai PP, dan ada yang berkhidmat sebagai penolong pegawai takbir dan sebagainya. Walau bagaimanapun, ia tidak menafikan bakat staf itu. Dan Fakulti Sains Sosial telah memberi ruang kepada staf PVP untuk menunjukkan bakat untuk berkongsi dengan rakan-rakan lain, termasuk kami staf akademik yang mungkin tidak mempunyai bakat dalam bidang yang unik yang dimiliki oleh staf PVP. Jadi kita akan teruskan juga untuk 2021 insya-Allah. Lagi satu, kita ada program santai ilmu yang mana melibatkan semua staf-staf Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan. Saya dapat rasa program santai ini memberi ruang perkongsian buku yang dibaca oleh staf-staf kita, yang juga memberi ruang kepada semua staf merasakan kehadiran mereka memberikan signifikan kepada Fakulti Sains Sosial Kemanusiaan. Program-program lain yang terlalu banyak, webinar yang telah dilaksanakan oleh staf-staf akademik. Kita ada hari itu, kita ada 15 Disember, majlis aplikasi. Kalau kita rekodkan, saya rasa nak buat buku tahunan untuk 2020 merupakan satu cabaran kerana terlalu banyak aktiviti yang telah kita buat pada 2020. Dan itu semua adalah saya rasa berkat kesabaran kita menangani dugaan COVID-19 di mana Allah memberikan keindahan masa terluang, kekuatan, tenaga untuk kita memfokuskan dan juga idea untuk kita memfokuskan kepada aktiviti-aktiviti yang kita tak pernah terfikir dapat kita capai pada 2020. Dan saya dapat lihat juga mata CPD staf-staf semua melebihi daripada 40 staf-staf akademik. Kalau tengok kehadiran program-program di fakulti, lihatlah di EFPT, boleh tengok sebenarnya program yang dihadiri terlalu banyak. Alhamdulillah kita diberikan kelapangan pada tahun 2020 dalam kita mengalami kesempitan untuk kata orang bersosial secara fizikal dengan rakan-rakan kita. Jadi 2021 kita mendoakan lebih baik untuk kita, untuk Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan. Kita diberikan kesihatan yang paling mahal dan agenda FSS Heart, happy, empathy, appreciate, responsible dan trust dapat kita hayati bersama untuk 2021. Jadi saya bagi pihak fakulti, mewakili pihak fakulti menutup tirai untuk aktiviti bagi tahun 2020 dan terima kasih diucapkan kepada semua yang terlibat, Timbalan Dekan, Penolong Dekan, pengurusi sekolah, direktor, pengarah, termasuk Timbalan Pendaftar Cik Kai yang aktif menganjurkan aktiviti bagi tahun 2020, penolong pendaftar, Encik Jais sendiri selaku pengurusi majlis yang banyak yang kita telah laksanakan. Jadi kita harap 2021 FSSS lebih cemerlang, lebih indah dan lebih makmur dan lebih gembira, dan kita diberikan kesabaran dalam berbagai aspek. Jadi saya juga ingin memohon maaf dari pihak fakulti sekiranya pada tahun 2020 ada kekurangan dari pihak kami, terutama dari top management dalam kami membawa fakulti ini ke arah selari dengan apa yang UTM inginkan dan juga apakah agenda negara. Dan kita harap kita memberikan keprihatinan dan juga mengambil kira kebajikan semua staf yang ada di Fakulti Sains Sosial, tidak kira di JB dan Kuala Lumpur. Jadi saya akhiri ucapan boleh dikatakan ucapan terakhirlah bagi tahun 2020 ini.
dengan doa supaya semua staf diberikan kesihatan dan kesabaran dan kekuatan untuk mengisi EFPT dan juga ELMPT dan juga test. Semoga semuanya sihat, jaga diri di rumah. Keadaan COVID di Johor meningkat. Jadi sama-sama kita menjaga diri kita dan berdoa agar kita bebas dari COVID pada 2021. Oleh itu saya akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Profesor Dr. Daratun Tasir, Dekan Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, dengan ucapan haluan dan penutupan rasmi program-program online fakulti. Jadi kita teruskan bersama dengan Ustaz Basit, Dr. Basit, kalau ada lagi sedikit, dan kalau boleh bila Ustaz kata dah boleh bacakan soalan, saya akan utarakan soalan yang ada di ruangan chat. Silakan Ustaz. Ustaz tak ada ya? Okeylah, kalau dah tak ada tuan-tuan dan puan-puan, rasanya kita tunggu sekejap kalau Ustaz Basit ada lagi. Assalamualaikum. Boleh dengar ke? Assalamualaikum. Dengar Ustaz, dengar. InsyaAllah dengar. Okey. Jadi saya nak akhiri dengan satu kata-kata puitis lah. Boleh dengar ke? Ustaz, tapi ada satu soalan. Boleh saya bacakan tak? Okey, boleh. Saya bacakan dulu satu soalan yang datangnya daripada Profesor Madya Dr. Zaleha Abdullah. Ini bos lama saya ni. Okey, ya insyaAllah kita sama-sama kongsi nanti. Soalan dia, saya mempunyai seorang rakan baik yang tiada agama, free thinker. Dan beliau merupakan seorang yang paling sabar yang pernah saya jumpa. Kesabaran bukan hanya semata berkaitan dengan agama, tetapi diri individu itu sendiri. Apa pandangan Ustaz? Apa berat juga soalan ni Ustaz? Boleh Cik Jais ulang balik ke? Saya nak fahamkan soalan dia. Ulang balik, okey. Saya mempunyai seorang rakan baik yang tiada agama. Free thinker. Tiada agama, okey. Free thinker. Atheist, free thinker. Tak ada agama. Dan beliau merupakan seorang yang paling sabar yang pernah saya jumpa. Paling sabar, Jadi kesabaran bukan hanya semata berkaitan dengan agama, tapi diri individu itu sendiri. Apa pandangan Ustaz? Saya rasa saya bagi secara umum lah. Jadi kita lihat bahawa antara sifat kesabaran itu, kenapa Allah SWT begitu menyebut sabar, as-sabirun, fasbir, sabara ulul azmi minar rusul dan sebagainya. Kerana Allah SWT bila meletakkan sesuatu, sesuatu yang ditaklifkan, yang disuruhkan, kerana Allah SWT menjanjikan sesuatu untuk manusia
umat dia apabila dia menjalankan suruhan kita, perintah dia dan sebagainya, dijanjikan dengan ganjaran yang dijanjikan oleh Allah SWT bila di akhirat nanti bila menghadap berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekiranya orang itu tidak ada, orang kata tidak ada agama, tidak ada basically akidah dia dan sebagainya, mana mungkin dapat merasai nikmat kesabaran itu yang sebenar-benarnya. Jadi walaupun dia hebat, dia tahap dia tinggi dan sebagainya, tahap kesabarannya yang begitu bertingkat-tingkat dan sebagainya, tetapi belum tidak akan mencapai apa yang ganjaran nikmat kesabaran tu yang Allah tunggu-tunggukan untuk dinikmati, dicapai oleh umat dia apabila tiba masanya, saat dan ketikanya nanti. Nak tak nak baik akidah itu kena betul, kena bertepatan dengan apa yang disalahkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Okey, ya. Baik, Ustaz. Okey. Jadi sebelum saya akhir ini, izinkan saya nak kongsikan satu kata-kata puitis lah untuk kita renung bersamalah. Silakan Ustaz. Jadi silakan. Saya nukilkan, saya letak nama dia, tajuk dia Doa dan Harapan Seorang Aku. Doa dan Harapan Seorang Aku. Ya Rabbal Alamin, aku tahu kebahagiaan dan ketenangan sedang menghampiri. Aku sedar musibahmu ingin melihat iman dan taatku diuji. Aku pasti pada kepahitan ada manis yang tersembunyi. Aku terima ketetapanmu. Itu yang terbaik engkau beri. Ya, disambung sikit. Boleh silakan. Musibahmu itu petanda sayang. Bukan dunia yang jadi kejaran. Kebendaan bukan penentu kebahagiaan. Untukku, pada yang selainmu, tiada lagi ketakutan. Sempurna engkau ya Allah, tempat bergantung seharian. Tenteramnya jiwa, walhal sekeliling gelora menerkam. Tak kala jiwa merasa engkau meneman. Engkau itu dirujuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Aku tahu sifat mahamu, penyayang dan pemberi, reda dan syukurku segala nikmat di sisi. Ya Ar-Rahman, engkau ku ingati. Tiada buruk sangka berbuku di hati. Moga khusyuk dan tawaduk datang mendekati. Ingin aku miliki kuatnya jiwa. Aku tahu segala sifat adalah kurniaanmu jua. Tiada ingin lagi aku mudah untuk berputus asa. Akan ku penuhi rentetan masa dengan zikir dan doa. Kini ku tenang, aman dan bahagia. Pertolonganmu ya Allah amat ku damba. Syukur segala petunjuk dan hati yang telah engkau buka. Amin. Dariku sebagai hamba. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Jadi untuk hari ini saya rasa untuk sesi kali ini sampai di sini saja dulu, Encik Jais. Betul, dan rakan-rakan sidang hadirin penonton yang dirahmati Allah. Jadi sebelum saya seperti biasa lah Ustaz, seperti biasa mohon bacaan doa penutup majlis Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma inna ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna asyhadu karim tuhibbul afwa fa'fu anna wa an walidina wa an jami'il muslimin wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Pada semua, assalamualaikum warahmatullahi taala
wabarakatuh. Dan dengan segala hormatnya saya serahkan majlis ini kepada sahabat saya yang saya kasihi, Allah. Jais. Sekian. Allah Akbar. Terima kasih. Terima kasih kepada Al-Fadhil Dr. Basit. Terima kasih kepada Dekan atas penyampaian perkongsian dan juga ilmu serta manfaat, amanat dan juga pesanan dari kedua-dua orang tokoh. Seorang tokoh di Fakulti Pejabat Dekan, seorang lagi tokoh di Akademi Tamadun Islam, berkongsi resepi, berkongsi petua, berkongsi panduan, berkongsi nasihat, iaitu yang berjudul Sabar dan Keindahannya, insya-Allah. Jadi kepada semua para tetamu, para penonton semua diharapnya berpuas hati dengan ilmu yang diberikan. Kalau ada apa-apa soalan boleh terus bertanyakan kepada Dr. Basit untuk lebih jelas dan lebih memuaskan hati. Jadi semoga kita semua terus menjadi insan yang sabar, memiliki keindahan dari kesabaran itu, dan kata orang untuk memulakan hari yang baru pada esok hari 1 Januari 2021. Semoga diberkati dengan ilmu-ilmu yang dibekalkan sepanjang tahun 2020 ini, terutamanya dengan ilmu-ilmu SOP, COVID-19 dan juga pelbagai kata orang norma-norma baru yang perlu kita ikuti untuk terus meneruskan kehidupan pada tahun 2021. Jadi terima kasih sekali lagi kepada Ustaz Dr. Basit. Terima kasih kepada Dekan, terima kasih kepada Encik Hairul. Rasanya program-program ini online kita inilah program yang terakhir. Semoga kita dipertemukan di lain masa dan ketika, dan saya bagi pihak moderator Encik Jais Jamil menyusun ribuan ampun dan maaf atas segala kelemahan, kekurangan tutur kata dan juga bahasa. Maklumlah kita manusia biasa yang tak lepas dari melakukan kesilapan dan juga dosa. Untuk itu sama-sama saling mendoakan, teruskan bersahabatan, meneruskan silaturahim, hidup bersaudara. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, syukran jazakallah.